Assalamualaikum, hai. Okey, untuk video kali ini saya tunjukkan bila masa sesuai kita tukar tayar kereta kita. Okey, seperti biasa, sambil menonton jangan lupa subscribe channel Camal MA agar anda sentiasa update dengan video terkini. Okey, di sini saya tunjukkan beberapa contoh tayar. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey, di sini ada tanda di sini. Okey, ada tanda. Anda boleh lihat. Okey. Jika tayar kita ni jika tanda ini sudah sampailah kan, sudah mencecah ke jalan seperti ini, maknanya kita perlu tukar tayar, ataupun kita masih boleh gunakan tayar ini tetapi jangan memandu laju semasa keadaan hujan. Nanti saya akan terangkan. Dan ini adalah contoh tayar yang masih elok. Kalau kita tengok marking yang tadi itu, yang marking yang tayar satu tadi itu sudah timbul, tapi untuk tayar ini, markingnya masih tenggelam. So andai kata paras tayar ini, paras permukaan ini, separas dengan marking ini, maknanya kita perlu tukar tayar. Ataupun kita boleh memandu tetapi jangan memandu laju semasa hujan. Tayar ni ada 3 kategori lah. All weather, all season dan all winter. All weather dan all season kita boleh gunakan, tiada masalah. Tetapi all winter tidak sesuai lah untuk kita gunakan. Terutamanya kita lah di Malaysia ni dan negara-negara jiran. Di sini ada contoh tayar lah kan. Saya lukislah tayar kan. Tayar yang mana dia punya lurah tu masih tinggi, ataupun masih dalam seperti ini. Masih dalam. So sekiranya lurah ni masih dalam, ataupun ruangan ini masih dalam, apabila kita melalui air yang bergenang seperti ini, lurah ni dia akan membantu splashkan air tu. Dia akan pecahkan air tu dan tayar kita akan kontak dengan permukaan jalan dengan begitu baik. So tayar kita tidak akan tergelincir lah. Dan ini adalah contoh tayar yang mana bunganya hampir haus. Dan kalau kita tengok lurah ni sudah tidak dalam lagi macam tadi lah tu kan. Macam ni lah. Lurah tidak dalam lagi. Apabila kita melalui jalan yang mana air bergenang, air bertakung, kemungkinan air tu melebihi paras bunga tayar tu lah kan. Dan akibatnya dia tidak akan dapat pecahkan air lagi, dia tidak akan dapat splashkan air lagi. Dan akibatnya, tayar kita ni sebenarnya akan terapung di atas permukaan air. Ini air, ini permukaan tayar kita. So ini yang akan menyebabkan tayar kita akan menggelongsor ataupun tergelincir sewaktu kita memandu di permukaan jalan yang basah. Ada satu jenis lagi tayar, yang kita panggil sebagai semi-slack tire. Sebab tayar tu sebelah botak, sebelah ada bunga. Yang semi-slack tire ni, kalau hujan, gripping dia tidak berapa cantik, tidak berapa bagus dan sangat berbahaya kalau kita gunakan waktu hujan. Sebab tu, bagi anda yang memandu kereta-kereta continental, jangan terkejut kalau kena saman. Sebab kebiasaannya kereta-kereta continental ni, dia akan dealer akan pasangkan tayar semi-slack di kereta tu. Dan sebenarnya itu sangat tidak sesuai dan sangat berbahaya, sangat berbahaya kepada diri anda dan memang boleh disaman, sebab boleh dikategorikan tayar botak. Sebab tayar tu memang botak, memang tidak ada bunga, semi-slack tire dan juga slack tire. Semi-slack tire ni cuma sesuai digunakan semasa cuaca panas, semasa musim panas. Kalau kita tengok orang berlumba F1 pun kan, masa hujan diorang tidak akan gunakan tayar slack, diorang akan gunakan juga tayar sewaktu musim hujan, yang ada bunga kan. Dan seterusnya berkenaan dengan angka ni kan, 4219. Yang ini orang bilang kalau 3 tahun daripada
tarikh ni pada angka ni maknanya tayar tu tidak selamat. Okey. Ni maknanya 4219 tayar ni dikeluarkan pada bulan ke-42 tahun 2019. Okey. Jadi yang ini adalah standard daripada DOT, okey, Department of Transport kan. Ini US punya, okey. Ini US punya, bukan Malaysia. Okey. Jadi tujuan dia ni, okey, sebagai tarikh lah, tarikh barang tu dikeluarkan. Mana-mana produk pun, makanan ke, kereta pun ada juga tarikh dia dikilang kan. Kereta pun memang ada. So bila masanya kita merujuk angka ini, okey. Andai kata anda pergi ke satu showroom dan anda ingin membeli sebuah kereta, kereta tu sudah berada di showroom, ni kereta baru ni, okey. Kereta tu sudah berada di showroom selama 10 tahun. Dan bila anda merujuk angka ni, maknanya 2419. Andai katalah 2429, maknanya tayar tu sudah 10 tahun. Okey. Kalau sudah 10 tahun daripada tarikh yang ini, okey, maknanya kita perlu tukar. Walaupun tayar ini tidak pernah digunakan. Sebab tayar ini kita jangka hayat tayar ni dikira semasa angin dimasukkan, okey. Sebab semasa angin dimasukkan dia sudah mula menahan tekanan, okey, menahan tekanan yang tinggi. Ada juga yang cakap, okey, tayar ni tarikh jangka hayat dia dikira sebaik saja dia digunakan di jalan raya. Okey, yang itu pun boleh juga. Okey. Jika anda ingin ganti tayar ataupun beli tayar baru, okey, anda perlu perhatikan kod di belakang ni kan, 91W ni. Okey, perhatikan kod W ni. Okey, yang ini adalah kod tahap kelajuan maksima yang kita boleh gunakan untuk tayar ini. Okey, macam tayar ini dia boleh kita boleh pandu kereta menggunakan tayar ini sehingga 270 km sejam. Dan tayar ini sesuai untuk kereta exotic sport car, okey. Dan untuk kereta yang kebanyakan kita lah, kereta family kan, sedan family, okey. Kod yang paling sesuai adalah T ataupun S. Yang ini kita boleh bawa dia sekitar 120 hingga 180 km sejam, okey. Dan yalah, harga pun tidak mahal. So ini pun menentukan berapa harga tayar tu, berapa kualiti tayar tu, okey. Jenama salah satu, okey, dan yang ini juga menentukan okey, tahap keupayaan tayar tu. Alright. Jadi sampai sini saja yang saya dapat kongsikan dengan anda, okey. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye bye.